إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu lagi kembali di dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan kepada kita untuk mendalami hidayah daripada Allah sebagaimana dinasihatkan kepada Nabi Adam dan Hawa ketika turun ke muka bumi untuk terus berpegang kepada hudaya, iaitu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah tidak bimbang dan tidak sedih pada hari-hari yang mendatang. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita bertemu untuk kita sama-sama Ustaz ya membaca daripada halaman 56 bersama tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama menghayati, melihat kepada kisah, sambungan kisah yang telah kita bincangkan pada hari semalam berkaitan dengan kisah Ali Imran, berkaitan dengan Maryam, ada kaitan dengan Nabi Zakaria, dan hari ini kita banyak bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, tuan-tuan yang berada di rumah, mohon untuk dipersilakan untuk share di Facebook. Isi daripada kisah ini amat menarik dan ia memberi kesan kepada kita ya pada waktu ini untuk memantapkan prinsip al-haq dalam diri kita, dan salah satunya ialah panduan yang ada pada kisah Nabi Isa alaihi salam. Jadi boleh share, dan kita ingin memulakan majlis kita ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, pada hari ini mari sama-sama kita mulakan dengan memfokuskan diri kita Al-Quranul Karim, dan kita menekadkan tekad kita, berazam kita ikhlaskan niat kita membaca Al-Quran untuk kita sama-sama memahami maknanya dan juga dapat beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita membaca pada pembuka surah, iaitu surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada Ummul Quran Ustaz ya, sebagai peringatan kepada kita yang kita akan ulang pada setiap hari paling kurang 17 kali sehari. Betul. Untuk sama-sama kita memohon menjadi orang-orang yang diberi hidayah ya, di kalangan orang-orang yang diberi nikmat Ustaz ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang yang disesatkan. Dan salah satu daripada ciri orang yang dimurkai itu banyak diberi penerangan dalam surah Al-Baqarah yang telah pun kita ikuti Ustaz dalam juz pertama, kedua, ketiga dan juz yang ketiga seterusnya ini dalam surah Ali Imran bercerita tentang jangan daripada kalangan orang yang disesatkan. Siapa? Salah satu daripada penerangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian di mana mereka ini ada amal yang amat bagus tetapi rupanya bukan berteraskan pada ilmu yang betul Ustaz ya. Dan ini yang ada dalam surah ini yang kita nak lihat bersama pada hari ini pada halaman 56. Tuan-tuan boleh buka mushaf dan kita nak melihat apakah sinopsis ringkasan kepada halaman hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-46 hingga ayat 51 kita akan menyambung kisah Nabi Isa yang telah kita bincangkan semalam apabila beliau digelar sebagai ataupun nama kepada anak Sayyidatina Maryam iaitu Al-Masih Isa bin Maryam ya pada ayat 54 dan hari ini kita akan 45 ya dan hari ini kita akan melihat kepada ayat 46 hingga ayat 51. Dan kemudian di hujung itu ayat 52 akan melihat masih lagi kisah Nabi Isa dengan kaumnya, bagaimana beliau berjuang dan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Jadi ini yang kita nak belajar dan kita nak ambil pelajaran ini untuk kita pada tahun ini. Jom kita baca pada ayat 46 hingga ayat ke-49. Sila. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. InsyaAllah pada pertama ini kita akan baca daripada ayat 46 dan hingga 49 Ustaz. Sambungan daripada kisah Nabi Allah Isa alaihi salam. Mungkin ada penonton-penonton tanya, Ustaz akan jawab nantilah bila Ustaz sebut Al-Masihi, Isa Al-Masih, Al-Masih Nabi Isa disebut Al-Masih. Di sana ada perkataan Dajjal yang juga disebut sana Al-Masih Ad-Dajjal. Mungkin ada perbezaan yang Ustaz nanti saya baca Ustaz. Okay, baik, ini kisah Nabi Allah Isa alaihi salam bagi berperjuangan dakwah Nabi Isa. Bila sebut kisah saja, walaupun kisah itu Nabi Isa dengan Nabi Muhammad begitu jauh, tapi Allah Ta'ala tetap ceritakan kepada Nabi Muhammad sampailah kepada kita hari ini. Kisah bukan sebarang kisah. Kisah kita kena ambil kisah. Kalau kita terbuat tak kisah, makanya hanya tinggal kisah saja Ustaz. Betul. Yang paling parah lagi, buat tak kisah. Jadi kita ambil kisah insya-Allah. Nabi Isa AS. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ
فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 46 hingga 49 ini adalah sambungan Ustaz ya, kisah kepada Al-Masih Isa bin Maryam ya, yang Ustaz tanyakan tadi, iaitu mengapa ada Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masihud Dajjal ya. Sebenarnya Al-Masih ini daripada kalau Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir menyatakan Al-Masih ini daripada ada kaitan dengan masaha, iaitu yang disentuh ya, dan ada kisah selepas ini bila Nabi Isa ini menyentuh kepada orang yang mati boleh hidup, yang sakit boleh sembuh, tapi yang paling pasti itu hanyalah biiznillah. Itu amat penting itu pasal biiznillah. Pasal apa? Pasal Nabi Isa ini dia ada kelebihan yang kita akan baca. Salah satunya dia tahu Taurat, dia tahu Injil. Ya, dia tahu Taurat. Jadi bila Taurat ni turun sebelumnya lagi, jadi bila telah dibacakan oleh Rabbai, okey, ulama-ulama orang Bani Israel itu, bila dia baca dengan ada perubahan-perubahan, Nabi Isa boleh tegur kepada kira macam ustaz-ustaz pada zaman Bani Israel inilah, dan itu menyebabkan mereka memang sakit hati betul kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Malah mereka tak gelarkan Nabi Isa ni sebahagian daripada mereka. Apa sebab? Itu yang kita nak tengok pada hari ini. Baik. Jadi kita pergi tadi Ustaz ya, tadi Masih Isa bin Maryam, tapi kalau Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal ini dia nak jadi apa, kira rasul penipu. Jadi bila dia sentuh sana sentuh sini, pasal dia kan boleh kawal apa cuaca ataupun matahari itu panjang sampai 1 tahun ya, panjang siangnya itu dengan izin Allah, masih lagi sama. Tetapi dengan kuasa dia begitu itu, dia telah menyebabkan banyak iman-iman yang gagal ya. Dan sebenarnya dengan Isa ini juga ujian-ujian yang ada pada mukjizat yang ada pada Nabi Isa ini, ramai orang yang gagal juga. Jadi kalau beriman pada Nabi Isa, yang gagal itu tak selamat, tapi kalau orang yang tidak beriman pada Masihud Dajjal, maksudnya dia gagal beriman kepada Dajjal, maksudnya dia yang selamat. Jadi dia terbalik itu kan. Itu yang maksud Al-Masih di situ, secara ringkas merujuk pada Isa bin Maryam yang disentuh dan dapat menyembuhkan dengan izin Allah SWT Ustaz ya. Jadi itu ringkaslah, dan mungkin ada lagi beberapa pendapat lain tentang Al-Masih, tapi kita sambung dahulu daripada ayat 46. Dan dia berbicara, siapa dia? Nabi Isa Ustaz ya, berbicara dengan manusia ya, wa yukallimun nas fil mahdi, iaitu ketika dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi ini antara mukjizat yang besar pada Nabi Isa, iaitu yang pertama boleh berbicara dengan manusia ketika dalam buaian Ustaz. Masya-Allah. Itu mengejutkanlah ya. Pasal waktu itu ibunya Maryam tidak bercakap, dia tu tunjuk sahaja. Kalau dalam surah Maryam itu tunjukkan saja, maka bercakaplah Nabi Isa. Itu yang pertama. Tapi yang keduanya wakahla, itu maksudnya ketika dewasa. Dia bercakap waktu dewasa Ustaz. Tak pelik pun. Ya, dia kalau kahla ni ketika umur sekitar 33 tahun 32 tahun, ini maksud kahla ni lah. Jadi kalau saya katakanlah saya masih lagi umur 32 tahun, bercakap itu biasa bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya. Tapi mengapa ia diletakkan di sini? Pasal rupa-rupanya Nabi Isa ini ayat yang menunjukkan bahawa Nabi Isa tidak meninggal ataupun wafat. Beliau dikejar oleh pengikutnya ya, oleh Bani Israel, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah SWT. Maka bila dia kembali balik ke atas dunia ini, dia akan sambung balik umurnya ketika umur 32 33 tahun, dan dia akan bercakap dengan manusia Ustaz.
Jadi kalau kita ada rezeki, ya, kita akan bercakap dengan Nabi Isa, ataupun kalau tak pun orang-orang yang akan datang, Nabi Isa sambung balik hidup dia di atas muka bumi ini pada tahap kahla. Itu yang diberi penekanan di sini, wa minas salihin, dan tergolong di kalangan orang-orang soleh. Zaman Nabi Isa yang soleh ni sikit sangat Ustaz. Sedikit sangat. Dan bila cakap tentang wa minas salihin ini, maksudnya ramai orang-orang yang soleh. Bila Nabi Isa turun balik, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, dan harapnya kalau kita masih hidup lagi Ustaz, ya, kitalah orang soleh yang bersama dengan Nabi Isa pada waktu itu. Jadi tiga perkara ini adalah petanda yang besar bahawa sebenarnya Nabi Isa tidak meninggal, dan dia boleh bercakap pada waktu buaian ketika dia kembali balik kahla wa minas salihin. Kalau tidak, kahla ini tak perlu disebutkan Ustaz, ya. Kalau saya lah boleh bercakap pada dewasa, tak pelik pun. Pasal biasa kita bercakap waktu dewasa Ustaz, ya. Tapi bagi Nabi Isa, dia tak sempat lagi mencapai tahap kahla tersebut. Dia akan kembali balik untuk bercakap dengan manusia pada waktu itu, ya. Jadi itu kisah pada ayat 46. Pada ayat 47, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku?" Ya, walam yassasni bashar. Ya, bashar ini maksudnya ialah seorang manusia Ustaz, ya. Dan kalau kita cakap bashar itu juga ada kaitan dengan kulit, ya. Jadi tak pernah disentuh oleh kulit manusia lelaki lain. Qala kadzalik, ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, maka jadilah sesuatu itu, ya. Jadi apa yang boleh kita beri perhatian dekat ayat 37 ataupun 47 ini, salah satunya perkataan qalat rabbi Ustaz, ya. Qalat rabbi. Pasal sebenarnya bercakap tentang kalau kita sambung daripada kisah semalam ini, ya, iaitu yang memberi khabar bahawa beliau dapat anak ini adalah para malaikat. Ya, kalau kisah Nabi Zakaria pun sama, yang membawa berita itu adalah para malaikat, tetapi bila Nabi Zakaria nak bertanya balik, dia tak tanya pada para malaikat. Dia tanya pada siapa? Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam kisah Sayyidatina Maryam, yang bawa berita itu adalah para malaikat. Tetapi bila qalat, dia tak cakap ya malaikah, tak ada. Ya, dia cakap siapa? Rabbi. Nak ceritanya apa? Bahawa dalam surah Ali Imran ini mengajar kepada kita Ustaz, ya, dalam apa sahaja perkara yang berlaku dalam hidup kita ini, kita walaupun kawan kita bawa berita baik ke tak baik ke, dalam keluarga kita ada berita baik tak baik yang kita dengar, cepat-cepat kita mengadu pada siapa Ustaz? Allah. Ya, kita panggil balik, kita minta balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anna yakunu li walad, macam mana aku ini boleh ada anak, walam yassasni bashar. Jadi pada waktu ini Sayyidatina Maryam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kita nak membina prinsip al-haq dalam hidup kita. Ya, apa-apa kita kena cepat-cepat kembali kepada Allah, ataupun kita cakap subhanallah, masya-Allah. Pasal kalau kita terus sahaja melompat Ustaz, ya, melompat kepada orang yang bercakap. Contohnya ada orang bawa berita gembira lah, kita kata oh terima kasihlah pasal awak ni bawa berita gembira apa sebagainya. Ataupun kalau berita buruk, kita kata alamak saya tak tahulah nak buat apa. Ia akan menyebabkan kita kurang kuat memegang kepada prinsip al-haq yang ditekankan dalam surah Ali Imran. Maka qala kadzalik, Allah kata bahawa ini mudah bagi Allah yang menciptakan, yakhluqu ma yasha. Ya, ini menarik. Pasal apa? Kita nak kembali ayat 47 ini. Kalau kita tengok kepada ayat 40, ya, tuan-tuan yang berada di rumah buka ayat 40. Bila Nabi Zakaria mendapat anak, ya, dia kata bahawa aku ni tua, aku ni isteriku tidak subur. Qala kadzalik, Allah juga menjawab kadzalik. Tapi di sini Allah kata Allahu yaf'alu ma yasha. Maksudnya ayat 40 yaf'alu, kalau ayat yang ke-48 ataupun 47 ini adalah yakhluqu. Apa beza yaf'alu? Yaf'alu ni Allah laksanakan. Pasal apa? Mudah bagi Allah. Nabi Zakaria dan Nabi ada isterinya, kemudian mereka mengandung ataupun isterinya mengandung. Itu Allah buat. Allah tidak cipta daripada kosong. Pasal apa? Pasal ada ibu, ada ayah. Jadi yaf'alu. Tapi di sini Allah cipta, Allah letakkan perkataan cipta pasal apa? Pasal
ada Maryam, tidak ada ayahnya. Oh, tidak ada ayah. Tidak ada suami, ya. Jadi Allah cipta terus, yakhluqu ma yasha, bukan yaf'alu ma yasha. Allah tidak perlu menemukan di antara sperma dan ovum, ya, antara lelaki dan wanita. Pasal apa? Pasal Saidina Maryam tidak ada suami. Kun Jadi fayakun, kun fayakun dengan kalimah. Itu sebabnya Nabi Isa ini salah satu fadal yang Allah berikan, dinamakan sebagai kalimatullah. Ya, kalimah Allah. Pasal apa? Bila Allah cakap kun sahaja, ya, maka tercipta. Tidak perlu nak kena ada sumber daripada lelaki, ya, daripada perempuan, tak. Kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Adam, kalau surah Baqarah itu kisah Nabi Adam, tidak ada ayah, tidak ada ibu, kun fayakun jadi. Maka di sini ada ibu, tidak ada ayah, lebih mudah daripada Nabi Adam. Dan bagi Nabi Zakaria, yaf'alu ma yasha. Jadi di sini adalah bukti yang penting. Kerana apa Ustaz, ya? Pasal ayat ini bila dibacakan kepada orang-orang Najran yang agama Kristian, bila mereka dengar sahaja ayat ini, mereka apa istilahnya, flat. Kan, dia rasa kagum sangat bahawa ini adalah kebenaran. Mereka menangis tersungkur kerana di sini adalah jawapan kepada pencarian mereka, keimanan mereka selama ini. Dan kemudian apakah yang diajarkan kepada Nabi Isa pada ayat 48? Dan dia, Allah mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil, ya, iaitu dua perkara, ya, iaitu yang pertama kitab dan juga hikmah. Wa Taurat wal Injil itu penerangan. Maksudnya kitab itu merujuk pada Taurat dan hikmah itu adalah Injil. Maksudnya itu cara memahaminya, bukannya empat perkara berbeza, ya. Kitab sebagai contohnya Taurat dan hikmah itu adalah Injil. Jadi kemahiran Nabi Isa ini, dia boleh, Nabi Isa memahami Taurat yang original, misalnya original yang asli. Jadi bila ada rabai di kalangan orang-orang ataupun ulama-ulama Bani Israel yang cuba mengubah, apa yang berlaku ialah beliau boleh detect, boleh tegur. Ya, lebih kurang macam pelajar tahfiz, kalau saya baca silap Ustaz, ya, ataupun saya mungkin baris tersilap ke, dia boleh tegur. Dan lebih daripada itu mungkin silap baris, tak tambah-tambah. Kalau imam-imam ataupun ulama orang Bani Israel ini, mereka ni cuba untuk ubah-ubah. Dia buang sana, buang sini. Nabi Isa seorang yang pemberani, boleh tegur. Dan itu yang menyebabkan salah seorang sebab mengapa Bani Israel benci kepada Nabi Isa. Satu, dan mereka tak gelarkan Nabi Isa ni sebagai Bani Israel sangat. Pasal apa Ustaz? Pasal dia, ibunya Maryam, ayahnya tak ada. Bila tak ada, macam mana nak dikaitkan dengan Israel? Jadi di situ mereka kata bahawa ini tak, kan? Jadi mereka kata Nabi Isa ni sebagai anak yang tak bagus lah, macam-macam. Mereka bangga, dalam masa sama mereka kutuk sekali. Ini perkara yang perlu kita pelajari dalam hidup kita ni. Janganlah kita kutuk melampau-lampau dan janganlah kita suka melampau-lampau, kecuali apa yang disukai oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ke-49 itulah beberapa perkara tentang mukjizat Nabi Isa, ya. Salah satunya sebuah tanda daripada Tuhanmu, iaitu aku menjadikanmu daripada tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Kahayati thair, ya, seperti bentuk burung Ustaz, ya. Kemudian Nabi Isa tiup jadi burung. Jadi itu yang menyebabkan orang kata, oh, Nabi Isa ni macam Tuhan. Ya, padahal ini semuanya adalah biiznillah. Itu perkataan yang amat penting dalam ayat ini, tuan-tuan sekalian, ya. Pasal orang Kristian dia kagum pada Nabi Isa, tapi dia tak letak biiznillah. Dia tak letak biiznillah, dan dia menyamakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal walaupun mukjizat sekalipun, tetap berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasal Dajjal nanti pun sama juga. Dia boleh sampai tahan matahari tu lama, Allah yang beri. Allah yang izinkan. Sebagaimana Allah izinkan boleh hidupkan yang burung ini, wa ubriul akmah wal abras, ya, iaitu menyembuhkan orang yang buta dan juga baras, orang penyakit kusta Ustaz, ya. Itu yang kita selalu doakan, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wasayil asqam, ya. Jadi ini yang dapat diubat. Pasal kusta ini satu penyakit yang amat bahaya Ustaz, ya. Tapi boleh disembuhkan. Wa uhyil mauta biiznillah, menghidupkan yang mati. Ini hebat ni, masya-Allah.
ya, tapi sekali lagi biiznillah. Itu yang perkara penting pasal orang-orang Kristian, bila orang Nasrani, bila dia nampak Nabi Isa ini boleh buat macam-macam, Jesus ya boleh buat macam-macam, dan Isa boleh buat apa lagi, wa unabbiukum bima takulun, boleh beritahu apa yang dimakan, apa yang disimpan dalam rumah, dia boleh nampak ustaz. Dia kira macam ada apa, zaman sekarang ni tak berapa pelik sangat ya, pasal apa, kalau kita letak komputer ke CCTV, kita boleh tahu apa yang ada dekat dalam rumah. Tapi waktu itu tidak ada CCTV, sudah tentunya ini adalah kehebatan yang Allah berikan. Sekali lagi, fi buyutikum inna fi dzalika laayah, ini adalah kebesaran untuk orang-orang yang nak beriman. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan kallama yang kita nampak pada ayat 46, iaitu Nabi Isa boleh berkata, bercakap, bertutur dengan manusia pada waktu itu. Perkataan kallama ataupun kallama ini berulang 75 kali, dan setiap kali kita mendengar perkataan kallama ini, maka kita tahu ini maksudnya bercakap. Cuma cakap Nabi Isa ni pelik disebabkan ia bercakap ketika masih bayi, masih baby lagi dalam buaian. Ini sebagai satu mukjizat, dan juga boleh bercakap pada dewasa. Mungkin bagi kita tak pelik, tapi bagi Nabi Isa pelik disebabkan apa? Disebabkan beliau akan kembali balik ke bumi ini untuk bercakap dengan khalayak ramai, menyampaikan, membenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Moga-moga kita dapat bersama Nabi Isa, kalau bukan di sini, apabila sampai di sana. Tapi yang pastinya kita kagum pada Nabi Isa, bukan kerana Nabi Isa itu Tuhan, tetapi beliau adalah hamba Allah. Kita akan tengok selepas ini, iaitu semua mukjizat itu dengan izin Allah SWT. Kita bersambung kembali My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak daripada lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menyembuhkan orang yang telah mati, yakni biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton yang terus setia bersama dalam My Quran Time, baca faham amal. Teruskan kita share, sebarkan Al-Quran di seluruh dunia, di seluruh alam. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang menjadi asbab kepada tersebarnya hidayah ini, insya-Allah. Sebab itulah biiznillah tadi saya nak cuba highlightkan dari apa yang Ustaz Fazrul sebut. Biiznillah, dia mempunyai makna yang serupa dengan insya-Allah. Biasa kita sebut insya-Allah. Satu lagi di sana ada biiznillah, dengan izin Allah. Satu perkataan yang cukup hebat kalau kita letakkan dalam diri kita. Kita buat sesuatu insya-Allah biiznillah, dengan izin Allah insya-Allah. Moga-moga perkataan itulah menjadikan kita baik. Dengan perkataan inilah menjadikan kita lebih rendah diri, dan ingat siapa yang di sebalik yang kita lakukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan memberikan yang terbaik kepada kita. Sebenarnya Ustaz, Ustaz cakap tentang biiznillah itu penting disebabkan tadi kita bincang Al-Masih Isa bin Maryam kan, dan satu lagi Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Jadi sebenarnya bila bercakap tentang Al-Masih Isa bin Maryam ini, semua apa yang hebat pada Isa bin Maryam itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau orang dapat lepas ujian ini, maksudnya beriman pada Isa bin Maryam Al-Masih, maksudnya semuanya dengan izin Allah, maka insya-Allah selamat bila bertemu dengan Ad-Dajjal, ya. Dia tidak rasa bahawa Dajjal ini adalah Al-Masih yang boleh sentuh sana, boleh kawal sana sebagainya, tidak beriman pada tempat yang salah.
Kerana apa? Semuanya izin Allah. Izin Allah. Tapi kalau tidak, dia akan kagum pada Dajjal, beriman pada Dajjal, naudzubillah, itulah kehancuran iman yang sebenar-benarnya. Sama-sama kita pasakkanlah hati kita biiznillah. Okey, kita nak jemput kepada semua sahabat-sahabat kita untuk bergabung di platform rasmi kita. InsyaAllah kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My Quran Time, kita ada juga My Quran Time, dan boleh tonton di YouTube My #Quran Time Official. Seterusnya juga boleh kita layari di Instagram iaitu My Quran Time Official. Alhamdulillah, sama-sama kita bertemu kat sana insya-Allah. Baik, kita sama-sama nak beralih sedikit ke segmen tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu huruf yang mana huruf tersebut berada di bahagian hujung halqum kita. Boleh sama-sama kita lihat di skrin kita makhraj al-halq, sambungan, iaitu makhraj al-halq, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. Yang mana kita nak membicarakan hari ini huruf yang seterusnya, huruf yang berada di hujung halqum, iaitu huruf ghain. Dia ada dua huruf kha dan huruf ghain. Hari ini kita ambil satu contoh iaitu huruf kha. Huruf kha yang mana pada ayat 49 tadi kita baca, kalau kita perasan pada ayat yang ke-49 ada ayat anni akhluqu lakum. Cuba lihat baris kedua pada ayat yang 49 wa rasulan, kemudian baris yang kedua itu ada ayat anni akhluqu lakum. Huruf kha yang mati pada perkataan akhluqu keluarnya daripada mana? Keluarnya daripada hujung halqum. Ini kita punya leher kita di hujung halqum yang berdekatan ataupun jiran kepada permulaan ataupun pangkal lidah kita. Maka hujung halqum ni keluar daripadanya huruf kha. Kha. Kalau kita perasan, bila kita sebut kha, suaranya keluar daripada situ. Daripada mana? Daripada hujung halqum. Keluarlah hurufnya kha. Anni akhluqu lakum, akhluqu lakum. Huruf itu kha, sama ada di berbaris di atas kha, depan khu, bawah khi ataupun mati seperti ayat kita contohkan ini. Akhluqu lakum tempatnya sama di mana? Hujung halqum. Cuma kaedahnya huruf bila dimatikan makhraj itu lebih terasa. Huruf itu. Sebab tu kalau kita nak rasa makhrajnya kat mana, huruf itu tak cukup sekadar kita bariskan, kita matikan huruf itu. Bila matikan akan lebih jelas kesan tu terasa di makhraj, di hujung halqum. Huruf kha, insya-Allah. Selamat beramal insya-Allah. Sila Ustaz. Masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Huruf kha hari ni ya. Kha ya. Dia boleh apa? Kalau ada kahak tu boleh terkeluar juga tempat tu tak jauh lah kat situ. Okey, masya-Allah. Okey, tapi ini untuk membaca al-Quran dan sebabnya kita bersyukur juga kalau kita tak sakit tekak Ustaz ya. Ya. Kalau sakit tekak tu kha tu Betul Ustaz. Kan? Ada orang tak boleh sebut huruf kha, dia pedih. Dia sakit kat situ, jadi maka bila sebut kha dia sebut macam akhir kan. Separuh akhir. Tak sebut akhir. Akhir dia sebut dengan ha. Dia tak sampai kat situ. Tak sampai. Jadi bercakap tentang tekak Ustaz jaga suara apa rahsia Ustaz? Masya-Allah. Boleh apa kira tak ada selalu sakit tekak lah. Itu. Masya-Allah. Jaga suara ni ialah saya pun susah juga pasal saya tak pantang makan. Tak ada pantang. Tak ada pantang sama belacan ke sapu sekali. Semua sapu. Jadi cuma pertama sekali dia ada dua cara lah. Cara yang zahirnya ya, kita banyakkan minum air masak, air suam kena banyak minum sebelum tidur umpamanya, bangun tidur. Kemudian kita bersihkan bukan sekadar kita gosok gigi, bersihkan lidah itu. Bersihkan lidah tu. Kemudian dia akan jadi apa ni? Dari sudut kefasihan lidah tadi tu. Yang kedua secara batin tu mulut kena jagalah sah. Nak baca kalam Allah ni mulut kita kena jaga, jangan kita banyak mengumpat, membawang, membasal bahasa Arab basal jadi membasal. Membawang dan sebagainya. Itu juga yang boleh menyebabkan kadang-kadang sukar untuk kita baca Quran. Betul. Ya, kerana lidah ini sendiri dia ada dia punya, kalau dah biasa dengan kebaikan dia mudah Ustaz kan. Allah berikan keringanan itu, tetapi salah satu daripada tragedi ataupun balak apabila ada dosa ialah sukar untuk membuat kebaikan-kebaikan selepas itu kan. Itu sebabnya mengapa kalau membasuh tadi dia membawang tadi itu perlu diikuti dengan cepat-cepat bertaubat ya, bukan sekadar istighfar ya, tapi bertaubat. Kalau
kalau kita ikut pada surah Al-Hujurat. Baik. Kita ingin meneruskan pada hari ini kisah Nabi Isa sebentar tadi pada ayat yang ke-50 hingga ayat 52 ya, di bahagian kedua muka surat 56. Jom bersamanya Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, teruskan share kita punya rancangan ini. Sambungan daripada 3 ayat lagi, 50, 51 dan 52. Inilah mukjizat, bukan sekadar kisah mukjizat kita baca ni, kisah Nabi Isa, macam-macam mukjizat. Inilah di hadapan kita mukjizat. Kalau nabi apa yang diberikan tongkat Nabi Musa, pengikut yang bersama Nabi Musa, tongkat itu mukjizat, selamat dikejar oleh Firaun. Nabi Nuh bahtera yang naik, selamat. Kita hari ini Al-Quran walaupun Rasulullah tak ada, tapi meninggalkan kita mukjizat yang kalau kita sama dengan mukjizat, insya-Allah kita akan selamat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipimpin. Sambungan ayat 50 hingga ke 52 surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Jom sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 50 hingga 52 ini mencerahkan kepada kita bahawa Nabi Isa ini siapa, sama ada beliau ini adalah seorang makhluk ya, ataupun kalau dipercayai oleh agama Nasrani ataupun agama Kristian sebagai anak Allah ya, sebagai ibnullah. Jadi perkara ini yang kita nak lihat bahawa Nabi Isa menyatakan pada ayat 50 itu wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah, iaitu membenarkan apa yang ada sebelum ini iaitu Taurat. Maksudnya Nabi Isa ini bukannya tiba-tiba muncul dengan satu ajaran baru ataupun beliau ini tidak ada tugas kecuali hanya untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Siapa beriman pada dia terus dia selamatkan, tak kisahlah buat baik ke tak baik, tak. Beliau membawa undang-undang sebenarnya ya, tapi undang-undang itu dibenarkan kepada Taurat yang telah pun diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi itu yang pertama. Wali uhilla lakum, dan menghalalkan ba'dallazi hurrima alaikum, apa yang telah diharamkan pada kamu. Pasal Bani Israel Ustaz ya, orang-orang Yahudi ini Bani Israel, mereka mengikut pada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub salah satunya dia tak suka makan unta, contohlah ya. Tapi bagi Bani Israel dia mengharamkan terus unta. Asalnya Nabi Yaqub tak suka je. Ya, tak suka, tapi mereka bila tengok Nabi Yaqub tak suka, dia kata ini pasal tak halal lah ni.
diharamkan. Dia lebih sudu pula pada kuah lah. Dia lebih, dia bagi lebih. Padahal kalau katakanlah zaman kita Ustaz ya, saya tak suka makan apa, saya kurang makan. Dulu saya makan tempoyak lah contohnya kan. Sekarang ni saya kurang. Kurang tu bukan maksudnya ini abah tak halalkan tempoyak dalam rumah ini contohnya. Bukan begitu kan. Kita perlu merujuk balik kepada apa? Kepada kitab yang ada, dan dalam konteks Nabi Isa ini merujuk pada Taurat yang asli, dan juga peranan beliau menghalalkan apa yang telah diharamkan. Satu, wajitukum biayatin min rabbikum, dan hadir dengan mukjizat daripada Tuhanmu ya. Dan bila dah datang mukjizat daripada Allah ini, peranan bagi orang yang mendengar, fattaqullaha wa ati'un. Takutlah pada Allah, bertakwa pada Allah, dan taatlah. Taat pada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan apa yang perlu ditaat? Itu yang membawa pada ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya aku ini, ataupun sesungguhnya Allah ini Tuhanku, Tuhan kamu. Yang itu yang paling besar, perkara yang paling penting. Kerana apa? Kerana ini menidakkan kepada Nabi Isa ini adalah Tuhan. Okey. Ya, Rabbi wa rabbukum. Jadi kalau Rabbi wa rabbukum, Tuhanku Tuhanmu, Allah itu Tuhanku Tuhanmu, jadi aku ini bukannya Tuhan. Ya. Perkataan ini mungkin bagi kita yang beragama Islam kita rasa okey, mungkin tak ada masalah sangat, tapi bagi orang Nasrani, mereka amat sukar menerima perkataan ayat 51 ini. Bukan mudah. Pasal apa? Pasal di atas tadi itu, kalau orang-orang Bani Israel yang percaya pada Nabi Isa ini, Jesus ini sebagai God, sebagai Tuhan, dia buang biiznillah yang dalam mukjizat tadi. Termasuk menghidupkan yang mati, ya. Bukannya biiznillah. Jadi bila mereka buang yang itu, cuba kita bayangkan Ustaz ya, kalau ayat 50 itu ataupun ayat 49, biiznillah semua dibuang. Kita akan nampak bahawa boleh hidupkan yang mati ini hanya Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, Tuhan saja. Kan? Jadi dia menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa, naudzubillah min zalik. Itu bukan maksud asal. Jadi itu betapa pentingnya Nabi Isa membuat penekanan, Tuhanku, Tuhanmu Allah, fa'budu, beribadahlah kepadanya, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, jalan yang kita selalu baca dalam Ustaz ya, ihdinas siratal mustaqim. Nak jalan di atas jalan yang lurus bersama orang-orang yang diberi nikmat ini, ini jalannya. Beriman pada Allah dan juga beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan. Itu penting tu. Pasal mereka kata bahawa kadang-kadang dia ada yang sebahagian kata bahawa Allah ini yang Tuhan, tapi yang Isa ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi bila anak Tuhan, nak ikut cakap anak Tuhan ke Tuhan ke, itu dah lain macam dia punya diskusinya. Pasal itu bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Dan kesan daripada celaru ini Ustaz ya, kesannya ialah apa? Kadang-kadang apa yang diamalkan oleh orang Nasrani ini ataupun orang yang disesatkan ini ialah teka-teka ajalah. Teka-teka, bukannya berdasarkan kepada kebenaran. Dan kita tak nak jadi begitu juga, di mana kita rasa kalau kita nak beramal, kita teka-teka je lah. Solat subuh ni kalau kita tak baca kunut ataupun saya tak baca Fatihah pun tak apa kot, kan, baca Fatihah lah kan. Kalau kunut ni mungkin ada mazhab-mazhab yang berbeza kan, tetapi kalau bercakap tentang Fatihah ini, rasanya Fatihah tu kita boleh pendekkan kot Ustaz, kan. Pasal zaman sekarang ni dah puas dah banyak kali sangat baca, mana-mandai Ustaz. Mana-mandai. Saya tunjuk satu ayat Quran, ayat pertama surah Al-Hujurat Ustaz, disebut ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kamu memandai-mandai. Kalau kita tengok dalam terjemahan tu kan, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya sebelum dapat kebenaran daripada hukum daripada Allah dan Rasul. Tuqaddimu tu kan, wattaqullah lah, takwalah pada Allah. Jadi ini yang kita tidak mahu. Kita harapkan dengan kita berada My Quran Time ni Ustaz ya, kita baca Quran dan kita memang dapatkan fakta panduannya daripada Quran. Bukan kita pandai-pandai sebenarnya kalau solat begini. Dia ada je Ustaz, yang sekarang ni zaman ada orang kata solat tu boleh diqasar jamak kan, sekali 5 waktu sekali. Itu ada juga orang yang buat macam tu kan. Jadi kalau dia kata bahawa saya sebenarnya malas ke, saya ni tersilap ke, tak apalah ya. Tapi kalau katakan ada pendapat-pendapat begitu, tuan-tuan, apa sahaja pendapat, kita nak kembalikan kepada panduan daripada Al-Quran. Pasal Quran ni membenarkan yang Taurat, Injil, dan inilah yang kita ingin pegang. Dan disambung ayat 52 itu, Nabi Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel. Dia berkata,
ya, ada di kalangan mereka kufur, ya, ramai di kalangan mereka kufur. Maka Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz baca balik ayat 52 ini, pasal kalau Nabi Isa ada hawariyun, orang yang mengikut menolong kepada jalan Allah. Zaman sekarang siapa yang akan menolong, menjaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi perjuangannya siapakah nak menjadi pejuang itu seperti pengikut Nabi Isa. Moga-moga kitalah orang tersebut. Di hujung itu ada perkataan yang penting. Silakan Ustaz, kita baca dah. Allah, kita baca bagaimana kisah perjuangan dakwah Nabi Allah Isa alaihi salam. Hujung ayat 52 Betul. Akhir ayat yang ke-52 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, satu keingkaran mereka ialah mereka kagum kepada mukjizat, tetapi mereka tidak meletakkan mukjizat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meletakkan biiznillah, satu. Dan keingkaran seterusnya di kalangan orang-orang top, orang-orang berilmu pada waktu itu ialah apa? Mereka buang biiznillah itu, sehingga kan itu memporak-porandakan lagi dalam institusi Bani Israel pada waktu itu. Dan lebih daripada itu, ada yang mengejar kepada Nabi Isa ini, ya, sebagai anak murid, sebagai pengikut, tapi dia kata bahawa wah, kita ada peluang ni untuk dapat ganjaran-ganjaran duniawi, maka mereka sanggup menipu, kufur kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa menyatakan pada waktu itu, qala man ansari ilallah, siapakah yang nak menjadi penolong-penolongku menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Bercakap tentang ansar ini adalah orang-orang yang akan berjuang bersama dengan Nabi Isa, dan kita gelarkan juga kepada orang di Madinah itu sebagai ansar. Misalnya muhajirin daripada Mekah dan ansar di Madinah itu adalah mereka yang penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sokong kepada nabi yang belum famous, ustaz, ya, belum terkenal, belum lagi ada pengaruh, berbeza agama dengan orang-orang di tanah Madinah itu bukan mudah. Ya, bukan mudah. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan di sini siapakah yang menjawab? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, ya. Orang-orang hawariyun ini, para sahabat yang setia ini, kalau ikutkan hawariyun ini ada kaitan dengan hur, nelayan di Palestin itu, Ustaz, ya. Mereka ni satu kumpulan, mereka ni orang-orang yang menyokong kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyatakan nahnu ansarullah amanna billah, kami ini beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, kami beriman dan kami saksikan bahawa kami adalah orang-orang muslim yang menyerah kepada Allah SWT. Jadi maksudnya mereka ini adalah orang Islam. Mereka ni adalah orang Islam. Mereka bukan orang Nasrani, bukan orang Kristian, bukan orang Yahudi, tapi mereka ni adalah orang Islam, muslimun. Mereka menyerah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 52 ini menceritakan kepada kita tentang siapa yang nak berjuang, ya. Dan perjuangan ini penting. Pasal apa? Pasal surah Ali Imran ini adalah surah cerita tentang
perjuangan. Dan perjuangan ada disiplin, ada al-haq, kebenaran yang perlu diberi perhatian. Dan nanti kita akan bertemu salah satu analisis nanti ustaznya, kisah perang Uhud. Masya-Allah. Perang Uhud. Pasal apa? Allah bawakan dahulu ya, kebenaran, ada orang ikut cakap Nabi Isa, ada orang tak ikut cakap Nabi Isa. Bila sampai kepada kisah perang Uhud nanti, ada sahabat yang ikut cakap Nabi sampai ke hujung, ada sahabat yang tidak ikut, walaupun sudah ramai, walaupun mereka beriman, tapi Allah tetap juga tidak memberi kemenangan. Pasal apa? Pasal tanda seorang itu diberi bantuan oleh Allah, mendapat bantuan Nasrullah, ialah bila dia ikut pada kata Allah, dan yang keduanya ikut pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang ikut Allah dan Rasul, itulah caranya. Dan kalau ada bertelagah ke apa sebagainya, perlu kembali balik pada Allah dan Rasul. Dan ini yang disampaikan di sini, amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami juga tadi awalnya ansarullah, menolong kepada Nabi Isa dan juga beriman pada Allah. Jadi dua-dua itu perlu diberi perhatian. Kalau beriman tidak berjuang ustaz, kesannya ialah kita akan gagal. Ataupun ada orang kata bahawa dia berjuang tapi bukan kerana Allah. Contohnya dia berjuang bagi makanan kepada fakir miskin apa sebagainya, tapi bukan kerana Allah. Kesannya apa? Kesannya kita mungkin jadi pejuang hak asasi manusia, tetapi kita tidak membawa pada Allah. Khawatir di tengah-tengahnya itu bawa pada diri kita, ataupun kita membawa kepada organisasi kita. Ramai je orang bukan Islam yang buat begitu. Tapi bezanya, kalau umat dakwah ini surah yang berkaitan dengan dakwah juga, mestilah buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini untuk panduan kita bersama insya-Allah. Iaitu yang pertama pada ayat ke-47, yakin setiap masa Allah berkuasa menjadikan sesuatu. Ini resolusi kita ustaz ya. Kalau Allah boleh jadikan yakhluqu ma yasha, iaitu Nabi Isa, yang lain tu mudah bagi Allah. Kalau Nabi Zakaria yaf'alu ma yasha, Allah nak bantu kita dalam hidup apa sekalipun, bergantung kepada Allah, itulah yang utama. Yang pertama. Yang kedua, kita bina iman sebaik mungkin agar kebesaran Allah dirasai dalam kehidupan kita seharian. Kalau Nabi Isa ada mukjizat yang pelbagai, mukjizat untuk kita bina iman yang masih kekal sampai zaman sekarang, namanya adalah Al-Quran. Binalah iman dengan Al-Quran ini. Insya-Allah ia akan menyebabkan kita merasai kebesaran Allah dan kita akan sentiasa dibantu. Dan yang ketiga, resolusi kita sentiasa jadi penolong agama Allah dalam pelbagai aspek kehidupan. Mungkin para doktor membantu membuat yang terbaik, para ustaz, para pensyarah, ibu, ayah, kita menolong agama Allah ini dalam kapasiti masing-masing. Tapi asasnya apa? Kita mengikut kepada panduan daripada Al-Quran, amanna billah washhad bi anna muslimun. Kita nakkan kalau boleh kita sebagai doktor merawat ramai lagi orang yang sedar, saya perlu menyerah kepada Allah. Kita menjadi ibu, menjadikan anak kita, ayah menjadikan anak kita lebih menyerah diri kepada Allah, bukan menyerah kepada sesama manusia. Mari sama-sama ustaz kita doa Allah izinkan kita beramal dengan halaman ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dekat dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang akan masukkan kami ke syurga ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menuju ke neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi barakatil Quran alla tada'lana fi sa'atina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan dosa ya Allah.
kecuali Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesusahan ya Allah, kecuali Kau berikan kemudahan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami mati ya Allah, melainkan dalam keadaan kami benar-benar menjadi orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk terus melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan mizan kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan hisab kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami dalam menuju ke syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang kita doakan agar Allah memudahkan urusan kita untuk menuju ke syurga Allah SWT dengan panduan hidayah daripada Allah, kita menjadi kepada penolong agama Allah pada setiap masa. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, dalam erti kata kita ingin menyebarkan hidayah ini, kita ingin tuan-tuan juga bersama dalam Wakaf untuk Ummah, satu usaha platform untuk kita sama-sama melihat dan berkongsi hidayah ini kepada seluruh masyarakat. Tuan-tuan boleh berinfak, berwakaf dengan nombor yang tertera, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi Ustaznya dalam program My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas sebagai penaja yang ingin kita bersama menjadi penolong Allah. Terus kita bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.